Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi kita insya-Allah teruskan mudzakarah kita dan juga kelas asas tajwid Al-Quran untuk sama-sama kita tambahkan lagi ilmu pengetahuan dan juga lagi mudzakarah. Maksud mudzakarah ni ulang kaji hukum-hukum tajwid dan juga pelajaran tajwid, ilmu tajwid, tuan-tuan puan-puan pernah belajar dahulu. Jadi di kelas ini kita ulang semula, kita sebut semula, bertujuannya untuk kita kemaskan lagi ilmunya, teorinya, hukum hakamnya, dan juga dalam masa yang sama juga kita cuba nak kemaskan juga cara membacanya bertajwid, cara membaca Al-Quran bertajwid, cara menggunakan hukum-hukum yang kita tahu itu dalam bacaan kita. Sebab ada antara kita lancar hukum tajwid, kenal semua hukum, tetapi bila baca mungkin belum lagi dapat meletakkan setiap hukum itu di tempat yang sesuai dengannya. Kadang-kadang ada yang bertukar-tukar lagi. Itu semua dalam proses untuk kita nak sampai ke tahap insya-Allah mantap bacaan, mantap tajwid. Kita nak dua-dua sekali. Bukan kita nak teori saja, boleh cerita saja. Kita nak juga waktu bacaan pun selari dengan ilmu yang kita belajar. Ilmu yang diamalkan dengannya ada. Kita harapkan itulah insya-Allah. Dan kaedah kita akan murajaah. Kita akan ulang-ulang, kita akan sebut sama-sama. Bertujuan juga satu lagi matlamat kita untuk kita membiasakan diri kita memberi penjelasan, dapat kita menghuraikan ikut gaya kita setiap hukum yang kita kenal, yang kita tahu. Jadi kalau dulu mungkin kita sebut nama hukum saja, idgham, iqlab, ikhfa, tapi kali ini insya-Allah kita cuba tambah sikit lagi macam mana kita nak jelaskan hukum iqlab itu contohnya. Apa yang penting dalam hukum iqlab untuk kita kenal betul-betul hukum iqlab supaya tak bertukar dengan hukum-hukum lain. Dan begitu juga hukum-hukum yang banyak lagi. Alhamdulillah. Kalau dari segi tajuk kita bincang bersama dari awal kelas sampai ke malam ini, saya rasa tak banyak lagi lah untuk kita nak khatam tajwid ni. Kalau nak kiranya nak khatam dah ni, tuan-tuan, puan-puan, sedar tak sedar kita nak khatam dah. Tak banyak tajuk dah. Tajuk-tajuk yang penting, yang asas-asas dah lepas semua dah. Tinggal lagi tajuk-tajuk yang besar, yang berat, itu kita bincang kemudian. Sama ada kita nak masuk ataupun tidak. Contohnya tajuk makharijul huruf, tajuk sifatul huruf. Itu satu pembahasan yang luas, yang dalam, yang berat. Itu kalau kata tuan-tuan setuju, kita cuba. Kita cuba pelan-pelan masukkan dalam tajuk tu. Kalau kata rasanya berat sangat, mungkin kita ikut cara lain dan kita fikirlah macam mana kita nak kembangkan lagi, nak majukan lagi ilmu tajwid kita. Yang penting kita baca bertajwid. Sebab ada yang mengatakan kalau kita baca Al-Quran dengung pun dah okey, panjang pendek dah cantik, sebutan tebal nipisnya tak ada masalah kan, waqaf ibtidak tempat berhenti, tempat nak sambung balik pun tak ada masalah sangat dah. Dikira kita baca Al-Quran bitajwid, dengan tajwid dah cukup dah sebenarnya untuk lepaskan diri sebenarnya. Tapi lebih afdalnya, lebih baiknya kita dapat lagi kenal hukum-hukum satu persatunya yang dalam kita bacaannya. Sebab memang ada satu masa kita perlu untuk nak menjelaskan hukum itu, walaupun kita tak mengajar pun, walaupun bukan kita ni ustaz, bukan kita ni cikgu tajwid, bukan kita ni alim ulama tajwid, tapi ada masanya memang kita kena, kita perlu, setiap diri kita ni perlu mengetahui sekurang-kurangnya yang basicnya, yang asasnya. Kan? Contohnya kalau hukum-hukum 5, hukum 3, lepas tu hukum mat yang awal-awal yang mudah-mudah tu pun
kita tak boleh nak jelaskan pada diri kita, maka rugi sangat-sangatlah. Bagi mereka yang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk bersama Al-Quran selalu. Contohnya banyak kita join kelas-kelas Al-Quran, tadarus, tahsin, macam-macam kelas Quran kita ikut, tapi tajwid kita masih belum kenal. Kita akan terasa sangat tertinggal. Sangat tertinggal sebab nakkan tajwid, nakkan kelas itu, nakkan membaca Al-Quran itu memang tajwid nak sama-sama, nak jalan sekali. Jadi barulah puas kita baca Al-Quran, barulah selesa kita tadarus Al-Quran. Lagi-lagi tak lama insya-Allah kita diberi peluang untuk bertemu dengan bulan Al-Quran. Sangatlah perlu tajwid ini untuk kita nak hidup bersama Al-Quran sepanjang bulan Ramadan yang tak lama lagi insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus masuk. Seperti biasa kita buat murajaah secara ringkas. Okey, akhir sekali kita belajar waqaf ibtida. Saya rasa cukuplah yang lepas kita dah khatam waqaf ibtida. Padahal kita boleh bincang panjang lagi, banyak lagi poin-poin yang kita tak sentuh, tapi rasa 3 kelas 3 minggu waqaf ibtida tu saya rasa insya-Allah cukuplah untuk kita baca. Insya-Allah dalam setiap kali kita murajaah kita sebut semula ni, insya-Allah kita akan tambah lagi sikit-sikit apa yang perlu insya-Allah. Kembali kepada murajaah kita. Sekarang ni kita dah boleh bahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, hukum-hukum dengung. Bahagian pertama, hukum-hukum dengung. Bila sebut hukum dengung, termasuknya hukum 5 dan hukum 3. Jadi di situ ada berapa? 8 hukum. Tambah dengan izhar mutlak itu jadi 9 hukum. Dan tambah dengan qalqalah. Kita selitkan qalqalah situ jadi 10 hukum. Itu murajaah bahagian pertama. Minggu lepas kita dah buat. Bahagian yang kedua, mad. Mad. Bahagian yang kedua, mad. Hukum mad, kita nak kena buat murajaah asing. Kita kena ulang satu-satu. Hukum mad, sebab mad ni lebih kurang ada dalam 13 hukum kita belajar sama-sama. Lepas tu bahagian yang ketiganya mungkin kita akan masuk waqaf ibtida dengan hukum-hukum yang kita akan belajar selepas waqaf ibtida. Sebab setiap malam, setiap minggu kalau kita nak murajaah semua sekali, saya rasa tak cukup masa. Habis ke situ je. Sebab saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan puan-puan untuk bercerita bersama, ambil bahagian untuk memperkenalkan setiap hukum yang kita buat murajaah bersama. Okey, kalau minggu lepas kita dah selesai bab gunan, bab dengung-dengung, murajaah pertama. Malam ni ataupun minggu ni insya-Allah bersama kita buat murajaah yang kedua, iaitulah dalam tajuk besar Ahkamul Mudud, hukum-hukum mad. Hukum-hukum mad. Okey, pertama sekali dalam bab mad ini adalah bacaan yang panjang. Bacaan yang panjang. Kita nak baca Al-Quran, ada ayat-ayatnya, ada kalimah-kalimah Qurannya, hukumnya kena panjangkan bacaan kita. Panjangkan nafas kita. Tarik bacaan kita kan. Itu penting. Kalau ikutnya memang ada dalil Nabi SAW dalam sunnah lah, dikira sunnahnya, mana Ibnu Mas'ud pernah tegur seorang membaca Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran dalam ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, lil fuqara'i wal masakin. Maka yang sedang membaca itu tak panjangkan fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Macam itulah dia baca. Mungkin kita pun ada yang baca mad dengan ringkas gitu kan. Padahal fuqara itu mad apa? Fuqara. Siapa boleh bayangkan fuqara tu mad apa? Wajib. Mad wajib muttasil. Jadi bila Ibnu Mas'ud mendengar seorang sedang membaca fuqara itu dengan tak panjangnya, maka terus tegur. Terus menegur pembaca itu, ma hakadha aqra'anihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan beginilah diajar akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud beritahu kepada sahabat itu, dan Ibnu Mas'ud fatala alaihi, Ibnu Mas'ud membaca dengan madkan fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini dah ada sebut dalam kitab Al-Burhan fi Tajwid Al-Quran berkenaan dengan peristiwa itu ataupun cerita itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW mengambil berat sehingga kan fuqara itu tak dipanjangkan dengan kadar yang sepatutnya, ditegur. Kita ambillah itu sebagai dalil. Sekiranya bacaan kita ada yang mad, maka kita tak mad, maka bacaan itu dah menyalahi
apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabat dan kepada kita sampai ke kita sini sekarang ini. Jadi penting sangat-sangat bab mat. Jadi kalau ada orang tanya, kalau tak mat berubah makna ke? Itu kita tak perlu nak jawab di situlah. Yang pentingnya bila Nabi mengajar gitu, begitulah kita akan cuba laksanakan dan kita cuba lakukan seperti mana diriwayatkan ataupun disampaikan kepada kita. Okey, jadi alhamdulillah ulama tajwid telah pun berusaha untuk nak memudahkan bagi kita sampai menciptakan ataupun merekakan, mengadakan faedah-faedah yang mudah untuk kita membezakan antara mat-mat ini. Ulama mentaklif, taklif maknanya jadikan satu faedah dan ilmu yang satu bahagian khas untuk kita kenal macam mana nak membezakan antara mat-mat. Alhamdulillah, contohnya peringkat awal untuk paling mudahnya bagi mubtadi', bagi orang yang baru nak kenal hukum-hukum mat, kita boleh bantu setiap kali jumpa tanda mat di dalam bacaan Al-Quranul Karim, tanda mat yang kita istilahkan macam ombak ke, macam ombak tanda kecil tu kan. Maka itu confirmnya bacaan mat. Tak kiralah mat itu mat apa, jenis apa, asalkan ada tanda mat. Ini simpan dulu. Bagi yang baru kenal hukum-hukum mat, asalkan ada tanda mat yang bentuknya macam ombak tu, kalau buka Quran banyak boleh dikatakan setiap muka surat ada, maka itu sebelum kita nak kenal mat apa, yang itu kita jangan baca pendek. Jangan kita baca kurang daripada 2 harakat. Lajakkan, panjangkan sahaja. Sebab yang macam ni pun, yang basic macam ni pun kadang-kadang yang belum kenal tajwid, ada juga bila jumpa tanda mat ini tak dipanjangkan. Sama ada memang tak kenal ataupun memang masih bertukar-tukar, confuse. Ini 2 harakat ke 4 harakat ke 6 harakat. Okey. Jadi ambil kaedah yang pertama yang mula-mula sekali untuk mubtadi'in, untuk yang baru nak kenal ni, asalkan ada tanda mat yang macam ombak tu, maka panjangkan, lebihkan daripada 2 harakat dulu. Itu paling selamatnya. Itu dah kira separuh jalan dah, kita dah selamat dalam bab mat ini. Sebab kebanyakannya mat yang ada masalah sikit tu, yang kita nak beza-bezakan berapa harakat tu, adanya tanda mat tu. Jadi kita panjangkan yang itulah. Jadi jangan ada terlepas tanda mat tanpa kita baca dengan mat. Baru saja saya lepas dengan satu kumpulan membaca Quran tahsin untuk khatam. Huruf muqatta'ah, kebetulan baca surah apa Yasin. Tak, bukan. Ini saya baru berlaku dalam grup. Tasim mim, surah Syu'ara kalau tak silap saya. Tasim mim, kan ada tanda mat tu kan? Itu pun tak dibaca dengan panjang. Tasim mim, dia baca macam tu. Jadi ini maknanya itu paling basic sekali. Bila ada tanda mat, kita tak baca panjang, memang salah sangat. Itulah kesimpulannya, hukum matnya. Ambil yang paling selamatnya, asalkan ada tanda mat tadi, maka kita panjangkan. Tarik nafas kita, dan sementara tu barulah kita pergi kepada ilmu tajwid untuk kita membezakan. Okey, itu maksudnya mat dan hukumnya mat. Mat terbagi kepada 2 yang besar sekali, mad asli dengan mad far'i. Mad asli dan mad far'i. Okey, siapa boleh terangkan mad asli dulu? Okey, dipersilakan. Siapa yang boleh terangkan? Asli macam daripada alif, waw dan ya, 2 harakat saja. Okey. Ataupun alif sebelumnya hurufnya baris atas. Kalau waw sebelumnya huruf baris dhammah di depan. Kalau ya sebelumnya baris kasrah. Baris bawah. Okey. Cukup dah. Asli.
Kalau lepas huruf tu ada hamzah macam mana? Kalau huruf ada hamzah dah jadi mat far'i lah. Jadi nak kena terangkan situ. Untuk mat aslinya mesti selepas alif waw ya tak ada hamzah yang pertama dan tak ada huruf mati disebabkan kita waqaf. Okey, jadi mat asli selalunya kita nak kena ingat 3 perkara. Ini mudah sekali. Maknanya kita nak kena simpan dalam hafazan kita, ingatan kita untuk kita nak terangkan mat asli kepada diri kita dan kepada yang lain. 3 perkara ini mesti ada dalam kalimah itu, barulah itulah mat asli. Barulah berlakunya mat asli. Mat asli maknanya mat asal. Asalnya, asal dalam hukum mat ini adalah mat asli lah. Mat bacaan qadar 2 harakat itu asli, tabi'i. Okey, yang pertamanya yang dalam 3 perkara yang kita nak kena cari dalam kalimah yang ada mat asli. Yang pertamanya seperti mana Tuan Haji Azman sebut tadi, huruf mat. Yang pertamanya huruf mat. Bila sebutnya huruf mat, alif, waw, ya yang tak berbaris. Sebelumnya huruf berbaris sesuai dengan alif, waw, ya. Alif sesuai dengan baris atas, waw sesuai dengan baris depan, ya sesuai dengan baris kasrah, baris bawah. Okey. Dan yang keduanya mesti selepas alif, waw, ya huruf mat tadi, tiadanya huruf hamzah. Jangan ada huruf hamzah. Kalau ada huruf hamzah, dia tak jadi mat asli, dia jadi benda lain. Dia jadi mat lain, mat far'i, nanti kita akan kenal. Dan yang ketiganya, selepas huruf alif waw ya itu, jangan ada huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti. Okey, maka kalau huruf berbaris mati, dia akan jadi mat-mat lain lah. Jadi itulah mat asli. Contohnya qala, yaqulu, qila. Dalam perkataan nuhiha tilka min anba'il ghaibi nuhiha. Nuhiha. 3 jenis alif waw ya ada di situ. Nuhiha. Itu semua 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Penting ke mat asli? Memang penting. Sebab masih ramai lagi antara kita mat asli pun tak cukup 2 harakat. Jadi tak apa kita uzurkanlah, kadang-kadang tak nampak, kadang-kadang terlepas. Tapi hak mat asli mesti kena bagi 2 harakat panjangnya. Dia boleh menjejaskan, dia boleh mengubahkan makna, dia boleh merosakkan makna disebabkan kita tak panjang, tak pendek. Itu Al-Quran Al-Karim dan itulah bahasa Arab, pentingnya hukum mat. Okey, selesai mat asli. Lepas tu masuk bahagian yang kedua, mat far'i. Kita laju sikit. Mat far'i kalau secara kasarnya, secara besarnya, terbahagi kepada 2 bahagian ataupun terbahagi kepada 2 sebab yang nak mempecahkan ataupun nak membahagikan mat-mat far'i ini. Bahagian pertama disebabkan huruf hamzah. Bahagian yang kedua disebabkan huruf sukun, huruf berbaris mati. Disebabkan sukun. Okay, jadi kedua-dua sebab inilah keluarnya ataupun hasilnya, timbulnya jenis-jenis mat far'i selain daripada mat asli tadi. Okey, yang sebabnya hamzah yang pertamanya mat wajib. Okey, mat wajib senang. Kita gunakan huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Itulah mat wajib. Yasha was-sama. Alif bertemu dengan hamzah. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, maka hukumnya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil ini kita boleh baca 4 harakat, 5 harakat dan kalau kita berhenti boleh baca sampai 6 harakat. Itu mat wajib muttasil. Okey, yang berikutnya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil macam mana pula? Huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan, dalam perkataan yang lain. Dalam 2 perkataan yang berlainan. Maknanya huruf mat pada akhir perkataan yang pertama, huruf hamzah pada awal perkataan yang kedua. Jadi itulah mat jaiz munfasil. Siapa ingat kenapa dinamakan jaiz? Harus. Itu maknanya harus. Apa yang harus di sini? Okey, mat yang sebelumnya kenapa mat wajib? Diwajibkan baca panjang 4 atau 5 rakaat. Okey, mat wajib diwajibkan.
Kalau mak lazim dilazimkan. Okey, betul dari segi makna, tapi kenapa? Kenapa dinamakan wajib? Sebab nanti orang tanya jaiz. Jaiz tu harus apa yang harus di situ? Apa yang wajib? Kadang tiba-tiba wajib pula, lepas tu harus pula. Istilah tajwid, okey, istilah tajwid boleh tanda kalau wajib itu wajib 4 harakat ke atas, tak boleh kurang daripada 4 harakat. Itu je istilah wajib. Wajibnya maknanya dia tak boleh kurang daripada 4 harakat. Jaiz pula harus kurang daripada 4 harakat. Mak jaiz munfasil harus kurang daripada 4 harakat. Nah, ini poin jugalah kadang-kadang orang nak tanya kan. Jadi mana buktinya? Okey, kalau kita nak buktikan di sini boleh kita cerita macam ni je lah. Mak wajib ni kita bacalah qiraat apa sekalipun dalam bacaan, qiraat 7, qiraat 10, dia tak ada kurang daripada 4 harakat. Dia ada 6 harakat. Macam Hafs, macam Warsh dengan Hamzah, dia baca 6 harakat terus. Dia tak ada 4, 5 harakat. 6, 6, 6 terus. Maknanya wajib dia tak boleh kurang daripada 4. Daripada 4 tu paling kurang dia. Minimum dia 4 harakat. Dia tak kurang. Sebab itu dia kuat. Dalam bacaan lain pun, contohnya bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, semua 4 harakat, 4 harakat. Dia tak pernah kurang daripada 2 harakat. Tapi kalau mad jaiz munfasil, banyak qiraah-qiraah lain, hatta qiraah Hafs pun boleh baca 2 harakat. Bukan qiraah lain, Hafs pun ada satu caranya, kita nak kena tahu kaedah-kaedahnya, boleh baca 2 harakat. Mad jaiz munfasil. Sebab itu dia kata harus boleh kurang daripada 4 harakat pergi kepada 2 harakat. Setengah-setengah qiraat itu terus 2 harakat. 2 harakat je dia bagi dia. Contohnya Ibnu Katsir, dia baca 2 harakat saja. Ataupun Qalun, dia ada wajahnya baca 2 harakat. Jadi kita, tak apalah itu qiraah-qiraah yang lain, tapi ada kaitan dengan kita. Hafs memang ada caranya baca 2 harakat. Sebab tu kita jangan pelik dan kita jangan terasa imam kadang-kadang ataupun qari membaca mak jaiz munfasil 2 harakat, kita kata ini tak ada tajwid ni, setahunya itu ada tanda ombak tu, tanda mat. Dia baca 2 harakat dia, pendek-pendeknya. Lagi-lagi macam solat tarawih kan. Ramainya imam-imam akan pilih baca mak jaiz munfasil 2 harakat sebab nak jimatkan nafas untuk baca banyak. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Semua 2 harakat, 2 harakat. Jadi kalau qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kan beza 4. Kalau katalah dalam satu rakaah tu ada 30 mat jaiz munfasil, berapa banyak dah dia dah kurang-kurangkan 2 harakat kan. Itu bezanya. Jadi boleh 2 harakat. Itu asal dinamakan mat jaiz munfasil. Munfasil itu apalah berasingan hamzah dengan huruf mat tu tak ada masalah kan. Okey, jadi itulah contohnya mat jaiz munfasil boleh baca 4 dan 5 ikut kaedah dan tariqah yang kita belajar ni. Jadi kalau siapa-siapa nak baca 2 harakat, kena tanya gurunya, guru Qurannya macam mana nak baca 2 harakat. InsyaAllah akan diberitahu kaedah-kaedahnya. Bolehlah kita baca, tapi nak kena jaga-jagalah nak ikut kaedahnya. Alhamdulillah selesai mat jaiz munfasil. Okey. Minta maaf, kita bercakap je ni bagi yang dah ikut daripada awal, banyak dah nota yang salin sendiri, tulis sendiri. Bagi yang baru masuk, dengar dulu tak apa. Kalau tak ada buku tajwid, tak ada buku nota sendiri, cuba bayangkan apa yang kita terangkan. Dan kalau boleh conteng-contengkan dah juga, barulah kita dapat tulis sendiri itu lebih cepat kita faham dan kita ingat insya-Allah. Yang penting kena ada sesuatu lah bersama kita, buku tajwid ke apa ke, bila kita masuk dalam setiap tajuk tu boleh tengok-tengok kan, untuk membantu kita cepat faham insya-Allah. Okey, berikutnya kita pergi kepada mad badal. Mad badal. Mad badal. Okey, siapa boleh terangkan macam mana mad badal? Mad badal, mad pertukaran. Okey, mad pertukaran, masya-Allah. Okey, teruskan. Macam mana nak bertukar, macam mana tu? Macam dia misal macam aman. Sebelum kita bagi misal, cuba perkenalkan. Pertukaran daripada huruf hamzah. Asalnya berhimpun 2 huruf berhamzah dalam satu kalimah. Boleh? Okey, lepas tu? Manakala huruf hamzah pertama berbaris
sedangkan huruf hamzah kedua bertanda sukun. Okey. Terus Lalu ditukarkan huruf hamzah kepada huruf mat. Baca dia. Ada Ustaz kata kalau ada nota boleh baca, boleh teruskan. boleh. Nah, okey. Selepas pada baca tu macam mana cuba buat kesimpulan. Ajidin faham macam mana? Macam ni soalan lagi mudah Ajidin. Ajidin kalau baca Quran ataupun buka Quran nak cari mak badal tu Ajidin cari macam mana? Tengok dia punya itulah dia punya hamzah dengan alif. Okey. Macam mana kedudukan hamzah dengan alif tu? Okey, macam gini saya tunjukkan nanti saya tahu saya rasa saya tahu kat mana dah dapat. Okey, insya-Allah. Atuni tahu macam ada dekat dalam surah Kahfi. Allah jauhnya pergi surah Kahfi ya Allah. Nanti tadi saya ada tengok. Okey tak apa. Pak Jidin, saya gulungkan setiap hamzah yang baca dua harakat. Ya betul. Itu Tapi, itu paling mudah. Cuba. Okey dia nak cari contoh, bagi dia cari contoh. Dah jumpa? Nanti kat page berapa saya dah lupa ni. Nanti. Kita bagi 5 minit. 5 minit, 5 saat. 5 saat nanti. Dekat sini. Satu ni dekat sini Nanti. Siap. Ajidin, ayat Kahfi. Ya, ayat 13, muka surat 294. Ayat 13. 294 okey. Innahum fityatun amanu. Oh, Masjid Tanah. Patutlah saya tengok siapa ni Masjid Tanah. Dari dia sembunyi. Dari dia sembunyi. Bukan dah banyak orang campur dah jadi keliru. Yang baik mesti pandai sembunyi lah. Saya sengaja nak bikin lawak je. Okey. Tadi kat mana saya tengok Tadi ayat 13, ayat 13 sayang, ayat 13. Ayat 13. 294 ayat 13 Okey. Kita nak bagi dia innahum fityatun amanu. Bagi dia terangkan macam mana dia boleh kata. Saya ingat nak sembunyi sampai habis. Tak boleh tahan nak tengok dia. tak jumpa nombor 13. Tak jumpa 13 ya Allah. Ini dah innahum fityatan amanu. Fityatun amanu. Okey. Amanu ni Ustaz. Okey, macam mana Ajidin kata amanu tu mat badal? Macam mana boleh bagi nama badal? Hamzah dengan alif. Lepas tu kedudukan hamzahnya macam mana? Hamzahnya kamu dah hilang pula. Kalau hamzah dia sebelum alif. Okey. Jadi sekurang-kurangnya kalau boleh sebut hamzah datangnya sebelum alif pun dah cukup dah. Dah okey dah tu. Maknanya itu kenal belum rapat lagi lah, baru kenal baru hari pertama hari kedua kenal lah. Baru berjumpaan lah malam pertama lah kenal. Agak malam pertama hari pertama. Habis dah pula. Ajidin, ini tajwid Ajidin Okey, jadi macam kita belum rapat lagi Ajidin dah sebut macam itulah. Maknanya hamzah datang sebelum alif. Selalunya selalunya huruf mat datang dulu kan. Macam mat wajib, mat jaiz tadi, huruf mat datang dulu baru jumpa dengan hamzah. Sekarang ni terbalik. Hamzah datang awal, lepas tu huruf mat. Okey, itu kalau kenal macam tu dah cukup. Lepas tu tambah pula dengan Jian Hafiz sebut tadi, setiap hamzah dibacakan 2 harakat dalam Al-Quran, itunya lagi senang. Mana-mana hamzah dibacakan 2 harakat, itulah mak badal, ibih badal, asalkan hamzah dibacakan 2 harakat. Itu lagi senang. Dan kita nak terangkan macam Haji disebut tadi pada pengertian dia, asalnya 2 hamzah pertama berbaris, yang keduanya berbaris sukun, lepas tu dibadalkan, ditukar. Itu dah kenal lama dah tu, rapat sangat dah tu. Itu dah boleh cerita habis pasal dia kan. Itu tak apalah. Pelan-pelan lah insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kesimpulannya mak badal macam itulah, setiap hamzah dibacakan 2 harakat dalam Al-Quran, maka itulah mak badal. Sebab kita perlu tahu mak badal ini dalam bacaan kita, bacaan hafs, dibacakan 2 harakat, dan qiraat-qiraat yang lain ada baca lebih daripada 2 harakat. Itu yang kena bezakan. Okey, jadi di sini amanu imana utu kena baca 2 harakat. Itulah mat badal. Okey.
Habis mat badal terus Utu, kita utu pun sama Ustaz. sama juga. Utu, dan ada beberapa tempat dalam Al-Quran mat badal belum dibadal, jadi kita nak kena badalkan. Kita baru lepas surah Al-Ahqaf, ituni bi kitabin. Itu antara mat badal kita. Okey, insya-Allah. Terus kita masuk Terima mat. kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Good try ya. Okey. Seterusnya kita masuk madlin. Okey, madlin. Mak Din pun okey. Okey, Maklin macam mana Maklin? Malin. Ha. Malin setiap huruf ya dengan waw sebelumnya baris atas. Kalau nak kenal dia, Maklin. Ya waw tu baris macam mana? Baris di atas lah sebelum ni. Ya waw ya tu. mati sebelumnya baris atas. Ataupun waw mati baris atas. Lepas tu? Itu Maklin. Maklin. Ya mati sebelumnya baris atas. Ya. Dia tak cukup lagi tu. Masih bertukar dengan yang lain tu. Kena tambah satu lagi. Selepasnya kena ada apa? Selepasnya nanti Maklin, selepasnya ada apa tahu? Ini ya mati ataupun waw mati sebelumnya baris atas. Lembut, nama Maklin ni lembut Okey. Tunak. Lepas tu? Lepas tu dia punya bacaan nanti saya tengok. Au na'dau yaum. Dia tak dipilih itu. Fathah lah. Okey, agaknya okey. Boleh siapa bantu. Jadi Jenafi dah bantu ni, siapa nak bantu dia pula. Kalau katalah ya waw mati sebelumnya baris atas, cukup tak untuk pengenalan Maklin? Ada Ustaz, kena ada sukun mendatang. Ya, itu bila penting. diwakafkan. Ya. Kena ada Ini selepasnya huruf mati disebabkan kita wakaf. Sukun datang, sukun arid. Itu penting tu. Ini murid yang hampir nak maju ni sekarang. Belum maju lagi Ustaz, belum maju. Baru nak maju. Pendatang maju. Pendatang cemerlang. Okey, jadi kesimpulannya Maklinnya setiap ya ataupun waw berbaris mati sebelumnya baris atas. Yang ketiganya, syarat yang ketiganya mestinya selepas ya waw berbaris mati sebelumnya baris atas tadi kena ada huruf berbaris mati disebabkan kita wakaf. Tu kena panjang macam tu. Jadi barulah berlakunya maklin yaum au ba'da yaum, mim tu kena mati. Tapi kalau jadi dia sambung au ba'da yaumin, dia tak jadi ya. Dia tak ada mat kalau kita sambung. Contohnya surah Quraisy kan. Li'ila fi Quraisy. Sebab kita mati, shin tu mati. Kita berhenti, shin tu mati. Tapi kalau kita sambung, Quraisyin ila fi. Jadi tak ada. Kalau kita sambung, kalau selepas ya mati tu, tak ada huruf mati disebabkan kita wakaf, dia tak jadi maklin. Okey, qadar bacaan maklin 246 harakat. 246 harakat. Okey, yang ke seterusnya nak kena laju, kita nak masuk tajuk baru juga malam ni. Yang ke seterusnya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun paling senang sekali. Dia sama dengan mad asli, dia punya kedudukannya. Cuma selepas huruf mad itu ada huruf disebabkan kita wakaf, huruf tu mati, huruf tu sukun. Macam sukun arid. Sebab tu namanya mad arid lis sukun. Sukun arid, sukun baru berlaku. Maksud baru berlaku disebabkan kita berhenti. Kalau kita tak berhenti, huruf tu tak sukun. Itulah mad arid lis sukun. Kebanyakannya pada penghujung ayat dan boleh berlaku sangat bila-bila kita wakaf di tengah-tengah ayat. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah. Kan semua itu kalau kita berhenti, dia jadi mad arid lis sukun. Disebabkan kita berhenti, maka hukumnya mad arid lis sukun boleh baca 2, 4 dan 6 harakat. Okey, jadi sebagai tadkirah dan peringatan, mana-mana mad yang kita dah ada banyak pilihan 246 ni, kalau kita dah pilih 2, maka kita nak kena seragamkan 2 belaka dalam bacaan kita. Kalau kita bercepat 4 belaka, kalau kita baca 6 belaka. Ini banyak juga ni yang tak ambil berat dan tak ambil kira bab ini, dia akan jadi longgar. Dia tak salah sangat, dia tak salah yang terang. Cuma dia jadi macam longgar tajwidnya. Contohnya saya buat contoh mad arid sukun kita 246 Okey, kalau katalah kita baca Fatihah, dia akan nampak terus. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4. Ar-Rahmanirrahim. 2.
Maliki yaumiddin. Contoh kalau dia nak melayan lagu kan 2-4 jadi tak kemas lah. Dia nak kena 2 kalau 2 belaka. Kalau 4 belaka. Jadi saya tanya tuan-tuan puan-puan semua, wajah yang mana yang selesa dan yang selamat? 4 atau 4. 4. Saya sokong 4. Kalau 6 panjang sangat. Kalau 2, kadang-kadang kita ada yang waktu kita semangat tu ada lagu sikit kan. Bila ada lagu, ada lenggok tu, 2 tak puas. 2 tu nanti dia akan mencacatkan kita punya lenggok tu. Jadi macam Haji Din dia baca Nahawan kan. Jadi dia tak cukup 2 harakat, mesti dia kena tarik lagi kan. Jadi ambillah 4. Jadi seragamkan semua bacaan kita mad arif sukun, kita buat 4. Contohnya begitulah. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, untuk kita nak seragamkan semua jenis mad yang mempunyai wajah-wajah itu. Okey. Mad arif sukun selesai, kita masuk mad lazim. Mad lazim terbagi kepada 2, kalimi dan harfi. Setiap kalimi dan harfi terbagi kepada 2 juga, mukhaffaf dan muthaqqal. Ini kita boleh lajukan insya-Allah. Mad lazim kalimi muthaqqal dulu. Setiap tanda mad yang bentuk ombak itu selepasnya huruf ada sabdu. Itu senang untuk kita nak kenal mad lazim kalimi muthaqqal. Setiap tanda mad dalam Al-Quran selepasnya ada huruf bersabdu, maka perkataan itu mesti kena panjang 6 harakat. Waladdallin. Itulah mad lazim kalimi muthaqqal, banyak juga dalam Al-Quran. Wajadaka dhallan fahada. Okey, banyak jugalah dalam Al-Quran bila kita berjumpa tanda mad selepasnya huruf tu ada sabdu, maka kita panjangkan 6 harakat. Mad lazim kalimi mukhaffaf pula ada 2 sahaja contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Yunus. Al-ana, ingat perkataan al-ana dalam surah Yunus, kedua-dua tempat itu mad lazim kalimi mukhaffaf yang ringan yang tak adanya sabdu, 6 harakat kena panjang. Okey. Lepas tu mad lazim harfi pula. Harfi muthaqqal dan mukhaffaf. Muthaqqal dan mukhaffaf harfi ini semua berlakunya pada awal-awal surah yang dikenali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf yang kita nak kena baca sebiji-sebiji, satu-satu. Alif, lam, mim, ikut susunan sebutan huruf pada asal sebelum dibariskan kan. Itu namanya huruf muqatta'ah. Okey, jadi dalam huruf-huruf muqatta'ah ini terbagi kepada 2 jenis mad. Mad lazim harfi muthaqqal, harfi mukhaffaf. Yang muthaqqalnya macam mana kita nak kenal? Iaitulah mana-mana huruf yang ada tanda sabdu dalam huruf muqatta'ah, selepasnya kita boleh idgham. Macam mana kita nak tengok idgham? Mim mati bertemu dengan mim, nun mati bertemu dengan huruf idgham. Contohnya alif lam mim. Mim, lam dengan mim tu ada mim mati bertemu dengan mim di situ. Maka itu idgham, hukumnya mad lazim kalimi, mad lazim harfi muthaqqal. Apa gunanya kita bezakan antara harfi muthaqqal dan mukhaffaf? Dengung itulah. Dengung kita nak kena dengungkan. Walaupun kita dah panjang lam, harakat lam, sebelum nak panjang mim 6 pula, kena ada dengung 2 harakat antara lam dengan mim tu. Alif lam mim. Tu nak kena 2 harakat di situ untuk hukum idgham. Idgham di situ apa? Idgham mithlain ya. Mim mati bertemu dengan mim. Okey, selebihnya daripada itu yang tak adanya idgham semuanya mad lazim harfi mukhaffaf. Qaf, nun, yasin, semua itu 6 harakat belaka. Okey. Mad apa lagi kita tak sebut? Mad iwad. Okey, mad iwad paling senangnya. Okey, siapa boleh terangkan mad iwad macam mana? Hujung ayat kita buang ke satu baris. Okey, setiap kalimah yang berbaris berbaris apa? Apabila kita berhenti, kita buang satu baris. Jangan cepat buang, kita nak kena kenal dulu baris apa tu. Baris semua tanwin. Baris Tanwin. Tanwin apa?
Tanwin tu yang double fail line tu. Tanwin atas ke, tanwin bawah ke, tanwin depan? I think Dhammatain, kasratain, fathatain. Hasratain. Dumatain, sorry. Yang baris tu. Ada masjid tanah. Masjid tanah. Masjid tanah dia punya. Dia sebut madhammatain. Maknanya kalimah yang ada baris dua depan. Macam apa tu? Macam dekat alam nasrah ada dia punya alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al yusri yusra. Yang yusra. Dhammatain ke yusra tu? Alamak. Jidin fatain. Atas. Fathatain. Okey, tak apa, kita Haji Din bagus, alhamdulillah, terima kasih Haji Din. Dia jadi apa tu? Model untuk kita buat ulang kaji. Nanti Haji Rashid kutuk tomorrow. Tak apa, dia tak kutuk. Jadi sebagai contoh untuk orang faham, lagi faham kan. Dhammatain tak boleh, kasratain tak boleh, mesti nak kena fathatain. Apa tu huruf ayat Wadduha pun ada banyak. Yang mak ewat dengan surah Kahfi kan ada mak ewat banyak. Mana satu pula Wadduha. Duha kan semua Wadduha. Okey, tak apa. Kita ambil yusra tadi. Yusra. Okey, mad iwadnya mesti nak kena fathatain selain daripada ta marbutah. Ta marbutah kalau ada fathatain pun dia tak boleh jadi mad iwad. Okey, apa iwad? Macam mana kita nak kena iwad kan, kita nak gantikan iwad tu ganti, iaitu setiap kalimah yang diakhiri dengan fathatain, maka bila kita berhenti, tanwin fathatain itu dua baris itu, yang baris atas dua tu kita gantikan dengan huruf mad. Alima, hakima, sami'a, basira. Kalau kita berhenti, kalau kita sambung, kalau kita wasal, dia tak ada mad iwadnya. Dia ada tanwin macam biasa. Okey. Mak Ustaz tanya satu boleh? Ya, boleh. Itu kalau macam kada huruf yang ujung tu, dia alif maksurah. Macam mana Ustaz? Alif maksurah dia jadi mad asli biasa je. Jadi panjang dia macam ni? Dua harakat? Dua harakat dia. Ya, dua harakat. Alif maksurah yang asalnya bukannya fathatain lah. Alif maksurah tu yang macam apa tu? Wadduha, wal laili idza saja. Okey, dua harakat. Dia mad asli biasa. Okey, jelas Wadduha wal laili idza saja. Okey, perlu diingatkan di sini sebab banyak berlaku ni dan antara ada yang berkenaan di sini ni. Ambil perhatian sikit. Perlu diingatkan. Alif maksurah ni wadduha contohnya, dan juga segala mad iwad perlu diingatkan sangat-sangat waktu kita baca, jangan kita tarik nafas kuat, dia akan timbul huruf hamzah. Jangan kita lepas nafas kuat, dia akan timbul huruf ha. Yang berkenaan ni dia tersenyum je sebab waktu bacanya banyak dia kena tegur. Contohnya kan, yusra, ditahan nafas cepat kan, ditahan nafas sangat jadi macam ra, macam ada hamzah. Kalau kita lepas nafas sangat, yusra, kita nafas, dia akan jadi macam ada ha. Wadduha wal laili idza saja. Jangan cepat nafas, jangan kita tahan nafas mengejut sangat. Jadi nak kena separuh-separuh. Tahan nafas sangat pun tidak, lepas kuat pun tidak. Barulah selamat. Wadduha wal laili idza saja. Sebab itu selamatnya kita jangan duha tu jangan lebih sangat dua harakat. Wadduha wal laili idza saja. Itu dah lebih daripada dua harakat. Dia kena wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tahan nafas pun kuat tidak, lepas nafas kuat pun tidak. Itu bain separuh-separuh. Itu paling penting dalam bab mad iwad dan alif maksurah yang kita berhenti. Okey. Alhamdulillah. Apa lagi yang belum sebut? Maksilah. Oh, maksilah. Okey, maksilah senang. Maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Setiap ha dhamir ataupun ha tanda kata ganti nama
Ha dengan ha apa ni, ha baris bawah hi ya. Ha ganti nama yang baris bawah hi yang ada tandanya ya ilhaq, ya setia kecil, ataupun ha hu yang ha kecil yang ada waw kecil. Jadi dalam Al-Quranul Karim ada ha'ud dhamir, ha dhamir, ha kata ganti nama, bukan ha baris atas, ha baris bawah dengan ha baris depan. Ha hi tu ataupun hu tu yang ada ya kecil, yang ada waw kecil itu maksilah. Jadi terbagi kepada dua, silah tawilah dengan silah qasirah. Yang tawilah yang selepas ha hi dengan ha hu tu adanya hamzah, yang silah qasirah hi dengan hu tu yang tak ada hamzah. Maka yang qasirah tu 2 harakat, yang tawilah yang ada hamzah tu dia akan jadi macam mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Innahu ala raj'ihi wa annahu idza wa annahu amata. Ada hamzah, maka itu maksilah tawilah. Sebenarnya silah ni dia sama dengan dia, kalau kita ikut kepada syarat-syaratnya dia sama dengan mak asli, yang sari yang qasirah, yang tawilah pula dia sama dengan mad jaiz munfasil kalau kita kira dari segi syarat-syaratnya. Okey. Lepas tu mad tamkin mad tamkin selalu diertikan setiap ya bersabdu selepasnya ya mati ataupun ya huruf mad. Huyyitum nabiyina. 2 harakat dia lebih kurang juga dengan mad asli, cuma kita nak kena tamkinkan, kita nak kena kemaskan, nak kena tekankan ya yang sabdu itu. Untuk kita nak tahqiqkan ya yang sabdu itu. Okey. Habis rasanya habis mat ni semula. InsyaAllah. Ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan hukum-hukum mad? Sekiranya ada tambahan, silakan. Sebelum kita masuk tajuk baru pada malam ini. Memang mad antara hukum-hukum yang agak susah lah kalau kita tak hafal dan kalau kita tak boleh membezakan antara kedudukan. Tapi itulah yang kita nakkan. Bila kita selalu sebut dan tuan-tuan puan-puan boleh sebut sama-sama, lama-lama bila kita dah ingat dan kita boleh faham, boleh membezakan, kita akan dapat tu. Bila kita baca, jumpa je dia akan datang terus. Ini hukum mad apa, barulah bacaan kita itu rasa puas dan juga rasa selesa untuk kita nak bahagikan kadar-kadar hukum mad tadi, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita terus masuk, lompat dulu waqaf ibtidah, insya-Allah kita buat murajaah, kita ulang kajinya minggu depan insya-Allah sekiranya ada peluang. Di minggu ni terus kita masuk tajuk baru, sebab tajuk ni pun sepatutnya kita dah habiskan dulu, tapi ikut susunannya baru datang selepas waqaf ibtidah. Tengok kepada di skrin yang saya share ni, bab jenis-jenis idgham yang lain. Jenis-jenis idgham yang lain. Ada beberapa idgham yang selain daripada kita sebut idgham lain ke, idgham ma'al gunnah ke, idgham bila gunnah ke, yang dalam bab pendengungan ni, bab dengung-dengung ni, kita ada lagi idgham, beberapa jenis idgham yang perlu kita tahu juga, sebab ini membolehkan kita baca dengan sempurna sebutannya dan hukumnya. Kadang-kadang ada juga orang yang bertanya, ni macam mana nak baca? Sebab hukum ni ada dalam bab jenis-jenis idgham ni. Okey, kita tengok pengenalannya. Selain daripada idgham yang terdapat dalam hukum nun sakinah dan tanwin, iaitulah nun idgham bila gunnah ma'al gunnah, dan serta yang terdapat dalam hukum mim sakinah, iaitulah idgham mithlain saghir, terdapat beberapa jenis idgham yang lain. Idgham ini lebih khusus kepada memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Itulah maksud idgham. Idgham kita nak masukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Yang sama ada yang sama atau berhampiran. Sama ada huruf itu sama-sama huruf alif masuk ke dalam alif, ba masuk ke dalam ba, ta masuk ke dalam ta contohnya. Ataupun kita masukkan huruf yang pertama berhampiran sifat ataupun makhraj, ataupun kedua-duanya sekali. Ini susah sikitlah bahagian yang makhraj dan sifat ni. Ada jenis-jenis idghamnya disebabkan tempat keluarnya hampir sama. Dia tak sama, dia hampir sama. Contohnya da dengan ta, ta dengan ta, hampir sama. Jadi bila bertemu dengan huruf ini, da jumpa dengan ta, dia idghamkan, dimasukkan da ke dalam ta contohnya. Da, ta kan dekat kan? Contohnya qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Qa, ka kan selalu kita bertukar tu. Qa,
qaumil kafirin. Padahal qaumil, sebab dia hampir sangat makhrajnya, maka bila bertemu kita idghamkan masuk. Dia ada syarat-syaratnya lah. Bukan semua yang bertemu tu kita masukkan terus. Tidak. Dia ada kedudukannya, keadaannya dan syarat-syaratnya. Inilah ya idgham-idgham ini yang kita nak bahaskan, kita nak kenalkan insya-Allah. Okey, jadi idgham ini terbagi kepada 3 jenis ataupun 3 bahagian. Ada yang kitab buat 4 tapi kita belajar 3 lah cukup. Sebab yang keempat itu tahsilul hasil. Kalau tak belajar pun insya-Allah kita boleh baca dengan baik. Walaupun kita tak kenal hukum tu, kita baca dengan sempurna. Jadi kita belajar 3 ni lah yang perlu kita bahagikan ataupun kita boleh beza-bezakan untuk kita baca dengan sempurna dan betul hukumnya insya-Allah. Okey, malam ni kita akan belajar satu hukum, satu idgham, iaitu idgham mutaqaribain. Ikut susunan di sini dia mulakan dengan idgham mutaqaribain. Buku-buku lain ada kebanyakan mula dengan idgham mithlain ataupun mutamathilain. Jadi terus dia masuk mutaqaribain. Kita masuklah ikut dia tak masalah insya-Allah. Idgham mutaqaribain. Okey, mula-mula sekali kita bahaskan dari segi lafaznya. Idgham makna apa idgham? Masukkan. Memasukkan. Okey, jadi kalau nak memasukkan, kita memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Tak kira lah huruf pertama tu bagi mati ke, bagi atas ke, bagi depan ke, bagi bawah ke, asalkan huruf pertama tu dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, namanya idgham. Okey. Mutaqaribain maknanya berhampiran. Mutaqaribain ini berhampiran, sama ada hampirnya makhraj atau hampirnya sifat, sifatnya sama-sama tebal, sama-sama nipis, seakan-akan tebal, seakan-akan nipis, ataupun berhampiran ini kedua-duanya sekali, sama di makhraj, sama sifat. Maka hukumnya idgham, kita nak kena masukkan. Okey. Pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifat. Dalam keadaan huruf yang pertama sakin dan huruf kedua berbaris. Jadi yang kita maksudkan untuk bahasan malam ini, yang kita nak cari, yang kita nak kenal, yang kita nak kena baca dengan betul, iaitulah bahagian idgham yang huruf pertamanya baris mati, huruf keduanya berbaris. Saya tadi sebut kan, ada juga idgham yang huruf pertamanya berbaris, huruf keduanya berbaris, boleh juga idgham. Tapi untuk kita yang kita nak belajar dalam bahagian malam ni, iaitulah huruf pertamanya berbaris mati, huruf keduanya berbaris. Tak kira baris apa asalkan berbaris. Okey. Okey, jadi kita tengok contohnya dan kita huraikan sikit. Contoh yang dia masukkan di sini, wa qur rabbirhamhuma. Okey, jadi di sini dia dah terangkan lam dimasukkan ke dalam huruf ra. Lam dimasukkan ke dalam huruf ra. Wa qur rabbi, kalau kita namakan masuk, huruf pertama bila dimasukkan ke dalam huruf kedua, maka huruf pertama itu seolah-olah tak ada. Dah dimasukkan. Ittahada bihaitsu yasirani harfan wahida. Jadi masukkan udghimal awwalu fi tsani, dimasukkan yang pertama ke dalam huruf yang kedua, sekira-kiranya kedua-dua huruf itu menjadi satu huruf. Jadi di sini seolah-olahnya lam tak ada, ra sahaja. Dia ra saja. Jadi selepas kita idgham, jadi bacaannya macam gini. Wa qur. Okey. Cuba kita baca yang ini dengan yang ini. Wa qur rabbi. Ni pun. Wa qur rabbi. Dia seolah-olah lam tak ada. Mana? Kenapa? Lam itu dah dimasukkan ke dalam ra. Itu idgham. Wa qur rabbirhamhuma dalam surah Al-Isra dan banyak lagi lah dalam surah-surah Al-Quran. Apabila lam bertemu dengan ra, maka hukumnya idgham mutaqaribain. Kita boleh sebut saghir sebab lam mati, huruf pertama mati dan huruf yang kedua berbaris. Wa qur rabbirhamhuma.
Okey. Ustaz, kalau dia baca kul Rabbi, salah tak Ustaz? Salah hukum tajwid. Salah hukum tajwid, makna tak berubah tapi salah hukum tajwid. Macam tadilah saya dah mukaddimah tadi, walaupun hukum makna tak berubah tapi Nabi SAW dah ajar kepada sahabat. Sampai tadi yang saya bagi contoh tadi, Ibnu Mas'ud mendengar seorang sahabat baca tanpa mat, pendek sikit daripada 4 rakaat pun ditegur, kata bukan itu cara Nabi mengajarkan. Mat pun diambil kira, apatah lagi yang ini kita tak idgham, lagilah salah. Terangnya salah lah, terangnya salah. Jadi kena ikut seperti mana kita belajar. Itu hebatnya Al-Quran. Dan antara ciri-ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memelihara Al-Quran sampai ke hari kiamat. Al-Mu'jizatul Khalidah. Satu-satunya mukjizat Nabi SAW yang kekal dari semenjak diturunkan wahyu Al-Quran sampai ke hari kiamat, yang kekal dan dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeliharanya, menjaganya daripada diubah suai ke, ditambah ke, dikurang ke. Dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara dan menjaga Al-Quran ini. Inilah antara ciri dan asbabnya supaya setiap cara baca itu mesti nak kena terima dari guru dan daripada guru dan semua cara yang kita terima itu adalah cara yang mutawatirah. Qiraah mutawatirah maknanya qiraah yang disampaikan sanadnya, rantaiannya sampai kepada Nabi SAW. Barulah terpelihara Al-Quran. Sama ada kita baca ataupun kita hafal, tetap kita baca satu cara dan satu gaya sahaja yang seperti mana diajarkan oleh Nabi SAW. Ini dalam cara bacaan hafs lah. Hafs yang ada guru-gurunya sampai kepada Nabi, dan ada lagi qiraah-qiraah yang lain pun sampai kepada Nabi SAW. Walaupun berbilang qiraah, tapi itu saja. Tapi kalau kita nak belajar qiraah nantilah dia ada lebih daripada 50 qiraah. Tapi tak dikira semua. Yang dikira hanya 10 qiraah yang mu'tabarah, yang paling kuatnya. Ada yang sampaikan kepada 14, tapi paling masyhurnya 7 qiraah yang tak ada ragu-ragu lagi, yang mutawatirah, yang kita boleh baca dengan sempurna. Tapi kita dah pilih satu cukuplah untuk kita ini. Hafs an Asim, cara kita baca sekarang ini dalam bacaan Hafs an Asim, apabila lam bertemu dengan ra, kena idgham sebagai idgham mutaqaribain. Okey, nanti kalau ada nak tanya, jadi idgham mutaqaribain ni hurufnya apa? Dia bukan huruf. Dia bukannya huruf mim bertemu dengan nun bertemu, contohnya kan ada beberapa huruf. Tidak. Dia asalkan mana-mana huruf yang berhampiran makhraj, berhampiran sifat. Apabila huruf yang pertamanya berbaris mati, huruf keduanya berbaris, maka kita idgham. Tapi dalam bab idgham mutaqaribain ini, rata-ratanya contoh dalam Al-Quran, kebanyakannya berlaku pada huruf lam dan ra. Wa qur rabbirhamhuma barrafa'ahu Allahu ilaih, dalam surah Al-A'raf, barrafa'ahu Allahu ilaih pun kita tengok yang saya buka siap. Untuk kita nak tunjuk selain daripada wa qur rabbirhamhuma tadi. Tuan, kalau kita jumpa nanti kita boleh sebut ini idgham mutaqaribain. Kejap saya buka dekat skrin. Dia contohnya tak banyak tapi dia berulang hampir sama lah, kalimah-kalimah yang sama. Okey, dalam suratul A'raf dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa muka surat 103. Saya share di sini.
Ni. Surah An-Nisa 103 ayat 158. Jadi mungkin kalau kita tengok pun kalau kita tak belajar hukum idgham mutaqaribain pun kita akan baca barrafa'u terus tanpa lam kan, sebab lam ni tak ada tanda mati pun, dan ra pula ada sabdu. Mungkin insya-Allah kita baca betul barrafa'ahullah. Mungkinlah insya-Allah selamatlah kita boleh baca betul. Cuma kita nak terangkan kenapa tiba-tiba lam tak baca terus masuk dalam ra. Jadi di sini untuk malam ni kita boleh terangkan sebabnya lam dengan ra ini, kedua-dua huruf ini hampir makhraj. Tempat keluarnya sama tempat. Jadi dalam bacaan kita kena idgham. Kena idgham, masukkan lam ke dalam ra. Itu saja ceritanya. Jadi tanpa kita sebutkan lam, terus masuk ke dalam ra. Barrafa'allah. Disebabkan dia sabdu Ustaz. Ya. Sabdu itu setelah kita idghamkan lam itu. Jadi kalau Al-Quran yang tak ada ataupun ayat-ayat yang tak diletakkan sabdu, insya-Allah kita boleh baca mengikut ilmu yang kita belajar, lam dengan ra tempat keluarnya hampir sama. Idgham. Okey, satu lagi contoh. Contoh ni contoh agak yang perlu dijelaskan. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum pun termasuk dalam contoh idgham mutaqaribain, iaitulah bertemunya qaf dengan kaf. Huruf qaf dengan kaf yang selalu kita ingat-ingatkan. Jangan qaf tu jadi kaf, jangan kaf tu jadi qaf. Sebab apa? Kedua-dua huruf tu tempat keluarnya hampir sama. Dekat sangat. Qaf atas sikit, kaf ni bawah sikit. Dari segi kedudukan di aqsal lisan, di pangkal lidah ni, qaf atas sikit dan naik ke halqum, kaf di bawah sikit. Itu kedudukan qaf dengan kaf. Lagi-lagilah bila dia bertemu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mursalat, satu-satu je contoh ini dalam surah Al-Mursalat, muka surat 581 ayat ke-20. Okey, ini satu-satunya contoh yang adanya qaf dengan kaf. Okey, kalau kita tengok ayat 20, macam mana kita nak baca? Baca huruf kaf. Terus baca kaf Jadi qaf itu tak sebut. Alam nakhluqkum. Okey, mazhab lain macam mana? Kaf tak ada tanda. Kaf ada sabdu, jadi kita masuk nombor berapa Ustaz dia punya ayat? Ayat 20. Atas sekali. Muka surat 581 atas sekali. Ayat 20. Okey, ada dua dah yang jawabnya terus masuk dalam dia qaf ni. Ustaz terjebur Ustaz. Okey. Ini idgham mutaqaribain juga. Kita baca langsung terus pada huruf yang kedua Ustaz jadi kita bypass yang pertama tu. Jadi kalau nak baca, kita baca terus baca nahluk bukan nahluk. Maknanya di sini tak ada qalqalah lah. Tak ada qalqalah. Tak ada qalqalah. Tapi kalau kita nak dengung Ustaz, itu kita macam nak dengung untuk berdua rakaat. Macam dia macam sakta Ustaz. Loop. Okey, yang idgham ini dalam pengertian tadi dia dah sebut, dia bukan membincangkan dengung ataupun tidak. Dia membincangkan untuk memasukkan huruf pertama kedua. Jadi kita tengok kepada huruf tu. Kalau huruf tu ada kaitan dengan dengung, maka dengunglah. Tapi yang qaf dengan kaf ini memang tak ada kena mengena dengan huruf khayshum, huruf hidung, huruf dengung, maka dia tak ada dengung. Jadi kita hilangkan qaf ke dalam kaf. Itu maksudnya dan makna idgham. Nahluk. Okey, cuba bagi seorang bagi contoh macam mana sebut ayat ini, dia sebab ayat ni perlu kepada sebab memang kita akan teragak-agak juga sebab selalunya kita dah kenal sangat qalqalah. Asal qalqalah ni hurufnya qaf, lagi-lagi qaf pula favorite kan. Qaf ni bila dah tak berbaris kita nak qalqalah je. Bila dapat ayat ini tengok qaf ni tak berbaris, lepas tu dah confused dah. Qalqalah qalqalahnya gugur saya. Bila nak qalqalah tengok kaf tu ada sabdu, macam mana qalqalah lepas tu sabdu pula. Qalqalah kalau ada mati baru jadi qalqalah saya. Betul.
Ustaz, tadi Ustaz, Ya. maknanya bacaan tu tanpa gunah lah maknanya kita baca. Ya, dia tak ada kaitan dalam idgham yang kita nak belajar sekarang ini, di jenis-jenis idgham yang selain daripada yang kita belajar sebelum ni, dia tak ada kaitan dengan gunnah. Maknanya kita teruskan masuk je lah. Ya. Dia tak ada gunnah. Bukan kita kena faham idgham itu mesti kena dengung. Idgham itu maknanya memasukkan. Jadi dalam bahagian kita nak belajar idgham yang baru ini adalah idgham yang nak memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Tak kira huruf kedengung ke ataupun tidak, kita kena masukkan. Maknanya memang syarat dia memang huruf yang pertama tu dia kena mati. Lepas tu baris yang kedua tu memang ada baris. Baris, ya betul. Yalah tu. Ya, macam tadi qur rabbi barrafa'ahu, dia tak ada dengung pun. Tapi lam disebabkan dia dekat dengan huruf ra, masa kita masuk terus. Lam tu hilangkan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, jadi saya terangkan di sini alam nakhluqukum. Okey, mazhab yang paling terangnya iaitulah kita baca seperti mana ada dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi kaf di sini adanya sabdu. Jadi betul. Tuan-tuan boleh baca alam nakhluqukum, lupakan qaf. Kita idghamkan qaf terus. Idgham kamil namanya. Idgham sempurna, masukkan qaf terus ke dalam kaf. Dan jangan kita tolak sekiranya ada orang datang dan juga memberitahu kepada kita, oh boleh baca cara satu lagi, iaitulah kita bukan qalqalah, kita tasydidkan qaf. Kita tasydidkan qaf dan kita masukkan kaf. Ataupun kita macam isyarat kepada tebalnya qaf baru kita masuk kaf. Ada, itu panggil riwayah daripada guru-guru. Benar termasuknya saya, waktu saya belajar dulu, memang ustaz saya ajarkan wajah yang adanya sabdu. Jadi kita lambatkan sikit masuk dalam kaf. Bukan alam nakhluqukum, lukum. Jadi lukum lam tu nipis, kaf tu nipis kan. Lukum. Okey. Satu wajah lagi yang saya belajar. Alam nakhluqukum, nukum. Dia macam ada saktah. Bukan saktah, dia lambatkan sikit macam nak mencung mulut. Macam bunyi dalam sikit, lepas tu bunyi kaf. Dia agak susah nak terang. Nak tulis pun lagi susah. Tapi kita boleh dapat hanya dengan syafahiyan saja. Mungkin saya rasa ada tuan-tuan pun pernah belajar dan pernah menerima daripada guru-guru Quran masing-masing wajah yang kedua ini. Alam nakhluqukum, lukum, macam tebal sikit terus lompat kepada kaf. Ingat tak ayat yang kita baca dalam surah An-Naml ada dalam surah, kita buka An-Naml paling dekat. Ini semua kita dah pergi jauh sikit ni. Untuk tambahkan jelas lagi insya-Allah. Dalam surah An-Naml kalau tidak nyatakan tetapi dalam surah An-Naml muka surat 378 ayat 22. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ macam mana nak baca? Ta dengan ta Ustaz. Ta dengan ta. Nak singgah sebentar tak Pak ta tu Ustaz? Nak singgah buat apa? Singgah macam kasih tebal dia. Ahat tu. Macam-macam istilah hadirin hadirat. Ada nak singgah, ada bypass lah. Tak apa. Asalkan kita faham. Okey, jadi di sini kadang-kadang jangan kita ingat, macam mana pula tiba-tiba nak baca ni? Padahal kita dah khatam berkali-kali dah. Kan? Kadang-kadang kita tak perasan. Jadi yang tahulah. Okey, di sini pun camanya. Ta ni tak ada baris mati. Lepas tu bila tak ada baris mati, macam Haji Ismail, Abang Is tadi sebut kata dia tak ada baris mati, tak bolehlah qalqalah. Tapi yang tadi qaf tu ada sabdu, yang ni tak ada sabdu pula. Sudah. Nak masuk terus ahad tu terus pada lenta tu tak boleh masuk sebab ta ni tak ada sabdu. Jadi Hajah Rafiah sebut tadi betul. Dia istilahkan singgah ke ataupun tidak, saya istilahkan isyarat. Isyaratkan kepada ta tu tanpa qalqalah. Jadi ta tu huruf tebal, kita nak kena tebalkan ta tanpa qalqalah.
Faqala ahawtu bima. Faqala ahawtu bima. Ya, macam susah sikit kan. Ahawtu bima. Ustaz, hukum ni mesti yang nombor pertamanya huruf tak ada apa-apa signal lah macam atas ke bawah ke. Tak, dia huruf mati. Huruf mati. Mesti tak ada apa-apa tanda. Ya, betul. Dalam qiraah kita saja, Hafs. Dia ada qiraah-qiraah lain, ada juga huruf berbaris pun boleh diidghamkan ke dalam huruf berbaris. Itu tak apa, jangan pening-pening. Kita ambil yang ni dulu. Kita hanya belajar yang ada kaitan dengan kita ni adalah huruf berbaris mati bertemu dengan huruf berbaris, yang mana huruf itu sama ada hampir makhraj ke, hampir sifat ke, itu yang kita nak kena kenal dulu. Okey, satu contoh lagi dalam surah apa ni? Okey, saya bagi contoh dulu nak bagi nampak bahawasanya banyak lagi hukum-hukum yang kena idgham, dan idgham tu bukan sembarang idgham. Bukan terus masuk gitu, dia ada cara nak masukkan. Ini kita dah panjang. Pernah waktu kita sampai surah Al-Ma'idah ini, tuan puan-puan, kalau muslimat baca seorang-seorang untuk nak dapatkan sebutan yang betul. Sekejap muka surat berapa? Okey, muka surat 112. Muka surat 112 ayat 28. Ni pun sama juga. La'im sama juga ni. To tak ada baris, kosong. Ta pula tak ada sabdu. Macam mana nak baca? Okey, cuba jelaskan macam mana kita nak baca. Naim basatta. 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 Okey. To tu apa kedudukannya? Oh, hilang. To hilang. Lepas tu ta tu disabdukan ke? Ya. Saya. Ta tu disabdukan. Wa in basatta. Adakah anda yakin? Yakin. Tapi kalau melalui yang kita tahu Ustaz, tapi maksud kita kena toa tu kena sebut tapi tak ada kakalah Ustaz. Tak ada kakalah, tapi toa tu kena sebut tebal. Touch and go. Touch and go pula. Nak kena moncong Ustaz lah. Bypass sehingga touch and go. Ilmu baru ni malam ni. Beri salam lah Ustaz, beri salam. Toh. Sebutkan tebal dia tu masukkan ta. Jadi itu je satu caranya. Jadi kalau kita tak buat macam tu, jadi kita nak kena tambahkan ta itu dengan sabdu, padahal ta ni tak ada sabdu. Kalau katalah kita tak buat singgah ataupun bagi salam atau tashenggo tadi kan, dia akan jadi ta tu ada sabdu, kita dah tambahkan huruf pula. Jadi di sini macam Masjid Tanah bagi tahu tadi, Masjid Tanah bagi tahu kita nak kena isyaratkan to tebal tanpa qalqalah. Kita muncungkan sah. Muncungkan, betul. Muncungkan qalqalah tu to tebal tanpa kita qalqalah, dan yang ini mencabar sangat iaitulah sin itu tipis. Jangan kita tebalkan sin. Jadi basat ini agak ini satu-satunya susah sikit. Macam ahad tu tadi tak adalah sangat. Macam ada lagi afad umum, banyak lagi lah hukum-hukum, nanti kita akan sebut dalam matnya, dalam idgham-idghamnya. Dan yang ni bukan, ini sebenarnya bukan bincangan kita malam ni, cuma saya nak tunjuk contoh yang mana ada jenis-jenis idgham yang perlu kita buat sedemikian rupa barulah bacaan kita betul. Okey, yang ini ayat ni kena baca macam ni. La im basa sa. Pastikan sa tu tak berubah sifat, jangan tebal, jangan jadi to asa dulu. Lepas pada sa muncungkan mulut, lepas tu kita patah balik, tipiskan ta. La im basau ta basau. Lidah dia macam bengkok sikit. Walafat. Tak, lidah tak bengkok, muncung mulut.
Bibir mulut kena ke depan, lepas tu cepat-cepat. Pendam pergi ke gigi doang. Memang nak kena latih. Kalau tidak dia akan jadi basot, so. Jadi so. Basot. Ustaz, dalam Quran saya, Quran tafsir saya dia dah tulis sabdu dekat ta tu. Itu wallahu taala alam. Kalau katalah dia nak baca qiraah lain, ada qiraah lain muhtamal. Qiraah lain pun ada yang baca tak sama dengan bacaan ini. Jadi bacaan tak tahu kenapa Quran ni tafsir ni dia ada letak terus sabdu. Itulah dia muhtamal, maknanya boleh dikirakan, maknanya ikut bacaan-bacaan lain, qiraah lain yang tak diidghamkan mutajanisain di sini. Tapi tak apalah, yang ini bila kita sampai kepada bahagian idgham mutajanisain, tuan-tuan boleh tengok dalam Quran masing-masing ada sabdu tak? Okey, nanti kita telaga biru, Ustaz. Telaga biru. Telaga biru ada tak sabdu? Tak ada apa-apa, kosong. Kosong kan? Tak. Ada sabdu tak? Tak ada. Apa pun kosong kan? Ya. Ini hukumnya sama dengan ahad tadi. Jadi nak kena baca dengan tadi dah. Sin, tipiskan sin, ta muncung, tebalkan ta, dan ta pun nak kena jaga supaya tak ditebalkan. Okey. Habis yang ada iklab tu, mim tu? Itu belum. Okey, jadi kita kembali kepada tajuk kita. Kita dah keluar kepada tajuk, daripada tajuk tu. Saya sebenarnya nak tunjuk katanya banyak lagi idgham yang perlu kita kenal untuk kita baca dengan betul. Jadi kembali kepada tajuk kita pada malam ini, idgham mutaqaribain. Banyak-banyak contoh contoh dalam Al-Quran. Yang paling kita jelasnya lam dengan ra, qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf satu tempat ini saja dalam surah Al-Mursalat ayat 20 tadi, dan lam dengan ra ini banyak tempat. Wa qur rabbi banyak, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbirhamhuma kama barrafa'ahu Allah. Asalkan lam bertemu dengan ra, idgham mutaqaribain. Jadi cara bacaannya kita kena jelaskan, kita nak kena idghamkan seolah-olah lam itu tak ada terus masuk ra. Yang ini kita pilihlah bacaan yang masyhurnya, iaitulah qaf ini kita hilangkan, kita masukkan ke dalam kaf. Alam nakhluqkum terus. Wajib diidghamkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan bertasydid. Okey, lepas tu dia ada pengecualian di sini. Terdapat pengecualian bagi potongan ayat bal rana. Walaupun lam bertemu dengan ra, kalla bal rana ala dalam surah Al-Mutaffifin. Di sini kita tak boleh idgham sebab apa? Sebab ada huruf sin saktah. Disebabkan ada saktah, jadi tak adalah idgham mutaqaribain di sini. Kalla bal rana ala, saktah berhenti dengan nafas yang sama, kita sambung baca balik. Sebenarnya idgham mutaqaribain ini ada lagi huruf hukum-hukum yang lain, contoh-contoh yang lain yang perlu kita dijaga, tapi saya tak nak masuk di sini. InsyaAllah tuan-tuan kalau belajar lebih mendalam, ada lagi contoh-contoh yang perlu kita jaga yang sepatutnya tak berlakunya idgham mutaqaribain. Jadi untuk idgham mutaqaribain malam ni kesimpulannya, lam bertemu dengan ra, qaf bertemu dengan kaf dalam Al-Quran Al-Karim, maka hukumnya idgham mutaqaribain. InsyaAllah. Ada apa-apa nak ditambahkan lagi soalan? Ustaz, sakta ni berapa lama kita nak berhenti sekejap tak? Saktah seketika. Dia sebutnya seketika, jangan lama lah. Sebab kita pun nak guna nafas lagi kan. Jadi seketika. Dengan kita seolah-olah, maknanya pastikan kita dah terberhenti bacaan. Maknanya dah terputus bacaan tapi nafas yang sama. Tak bernafas. Kalla bal rana ala. Kalau boleh jangan cepat sangat, jangan lambat sangat. Sebab kalau lambat nafas kita nak pakai. Dan diistilahkan saktatun latifah. Saktatun latifah, berhenti seketika, maknanya sekejap lah, jangan lama. Nak ada istilah dua harakat, tapi saya tak berapa nak sebut dua harakat. Asalkan kita terberhenti, sambung cepat-cepat. Terima kasih Ustaz. Mana berhenti seketika dengan nafas yang sama. Ya, betul. Okey, kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah untuk malam ini kita sampai di sini dulu perbincangan kita untuk idgham mutaqaribain. Mudah-mudahan kita akan tambah lagi hukum tajwid yang kita kenal dan bacaan kita bertambah baik insya-Allah. Baik, maka itulah ilmu yang kita dapat pada malam ini. Sekiranya kurang, maka senantiasa menunggu komen dan juga tambah baiknya dan teguran daripada hadirin hadirat untuk kita bertambah lagi ilmu yang bermanfaat dalam ilmu tajwid dan membaca Al-Quran dengan sempurna insya-Allah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وإيمانا صادقا ونعوذ بك من علم لا يخفى من علم لا ينفع من علم من دعاء لا يستجاب لها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih daripada Masjid Tanah. InsyaAllah Masjid Tanah. Terima kasih. Terima kasih. Ada orang confuse saja. Jauh dia sembunyi. Sembunyi jauh. Mana Masjid Tanah? Saya cakap dari Melaka. Betul, masya-Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik. Iyakum insyaallah barakallahu fil jami' insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi Ustaz esok. InsyaAllah. InsyaAllah jumpa lagi. Kafi insyaallah. Ya insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.